seseorang, yang mana ketika kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, bagaimana keadaan kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, apakah mereka merasa aman dari kejahatan-kejahatan dari kita, apakah mereka telah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita, apakah kita telah menjaga lisan-lisannya kita dan lain sebagainya, sehingga kita termasuk daripada orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا الذي يعود لك بالمنفعة سيدنا هذا صاحب القصيدة هذا الإمام محمد البوصيري رحمه الله تعالى عاش عمره أكثر كما ذكر في القصيدة أكثر العمر عاشه في مدح الأمراء والرؤساء وكذا شعره كله فيه في خدمة متاع الدنيا ولكن ايش اللي نفعه بعدين في الآخر ايش اللي نفعه. Begitupun sebagaimana yang diceritakan tentang kehidupan sahibul burdah, yaitu al-Imam al-Busiri radhiyallahu taala anhu, yang mana kehidupan beliau penuh dengan memuji-muji pemimpin-pemimpin pada saat itu, memuji-muji kekuasaan yang sifatnya adalah keduniawian. Akan tetapi yang di akhir-akhir hayatnya beliau, di umur-umurnya beliau itu, beliau mendapatkan kemuliaan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang memberikan kemanfaatan untuk beliau. طبعا هذا عاش في القرن السادس الهجري أو السابع الهجري في القرن السابع الهجري، واليوم تقرأ بردته، لكنه كان في هذه الفترة كما قلنا هكذا الشعر ليس إلا للمتاع الدنيا وكذا، كما قال خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر. هذا الشعر الآن جابه في رسول الله لكي يكفر ذنوب عمر مضى فيها في الشعر والخدم. خدم يعني الذين يقصد أنهم يعني أصحاب الأمور الدنيوية، فكان يشعر ويمدح الأمراء في ذلك الوقت وذلك الزمان، لكن لما عرف أن المدح هذا ما يفيده في الآخرة اتجه إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصيب بمرض يسمى الفالج. كان يشعر قبل هذا، كان خلاص بدأ يقول الشعر في رسول الله، حتى في آخر العمر أصيب بمرض يسمى الفالج وهو الشلل. Beliau ini hidup di zaman atau di abad ke-7 Hijriyah, atau dikatakan 6 Hijriyah. Akan tetapi semasa hidupnya beliau itu kebanyakan memuji tadi penguasa atau raja-raja yang memang pada saat itu 6 Hijriyah ataupun 7 Hijriyah penuh dengan syu'ara, ahli-ahli syair yang memuji-muji penguasa. Memang sudah jadi kebiasaannya mereka. Akan tetapi di dalam kehidupan Al-Imam Al-Busiri tentunya, walaupun kebanyakan di dalam hidupnya beliau tadi itu memuji-muji tentang kepenguasaan ataupun raja-raja atau bahkan pemimpin pada saat itu, di akhir-akhir hayatnya beliau mendapatkan taufik untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau pernah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit lumpuh. Yang mana lumpuh ini sudah dirasakan oleh beliau di awal-awal, di pertengahan daripada umurnya beliau. Akan tetapi setelah itu Rasulullah beliau mendapatkan kemuliaan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diberikan kesembuhan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنشأ هذه القصيدة 160 بيت، فكان أول ما سماها الكواكب الدرية في مدح خير البرية، ولما انتهى منها رأى رسول الله في المنام فقرأها عليه كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جسده وأعطاه بردته، فلما أصبح الصباح إلا ويقظه معافى مشافى وجبة النبي معه، فقال معاش إلا نسميها البردة، أو قال في لها تسمية ثالثة البراءة، يعني أنه برئ من مرضه، بمدح لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ما في مدح لشيء إلا له صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع في الآخرة. Bait syair ini berjumlah 160 bait syair, yang mana ya tentunya penuh dengan
pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tadi dikatakan beliau mendapatkan penyakit lumpuh. Lalu kemudian setelah beliau menyelesaikan penulisan tentang burdah ini, yang mana burdah ini awalnya namanya adalah Al-Qawaqibud Durriyah fi Madhil Khairil Bariyah. Itu nama awal daripada burdah yang kita baca ini. Akan tetapi setelah beliau mendapatkan cobaan tadi, penyakit lumpuh, mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi Nabi Muhammad SAW senang dengan penulisan syairnya beliau tadi dan memberikan jubah sehingga menutupi seluruh badannya beliau dan mendapatkan kesembuhan setelah bangun dari tidurnya tadi. Oleh karena itu dirubahlah nama burdah tadi atau syair beliau tadi yang tadinya Al-Qawaqibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah berubah menjadi burdah, atau ada yang mengatakan Al-Bara'ah, yang mana Al-Bara'ah artinya adalah kesembuhan. Sembuh dari apa? Dari penyakit yang tadinya dirasakan, tetapi diberikan kesembuhan oleh Allah SWT berkat bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang mendapatkan kemanfaatan untuk beliau, bukannya pujian-pujian yang sebelum-sebelumnya, tapi inilah yang mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta sarat hadhihi al-qasida wa hadhihi al-burda tuqra li qada' al-hawaij kama nansha'aha hadha al-imam li qada' hajatihi wa shifa'i man maradihi fakanat tuqra لقضاء الحوائج وهي من عظيم من اسمه صلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال شيخنا الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري إنها تعدل ب70 مرة من قراءة دلائل الخيرات. Termasuk daripada khasiat atau keistimewaan daripada burdah ini adalah untuk mengkabulkan hajat-hajatnya kita, sebagaimana dilakukan oleh Sahibul Burdah deh, ketika beliau mempunyai dapatkan cobaan dan meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau baca burdahnya beliau tadi, diberikan pengkabulan penerimaan daripada doanya beliau tadi. Bagaimana juga disebutkan di dalam oleh Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili, pembacaan Sahib Al-Burdah ini sama baca kita membaca 70 kali baca Dalail Khairat. Jadi kalau satu kali baca Burdah Al-Madih ini, itu sama baca kita membaca Dalail Khairat sebanyak 70 kali. الحاضر مننا ومنكم إذا حضر إلى هذا المجلس ينوي نيات فيها أن الله بقراءته لهذه البردة يقضي له حاجة كذا وحاجة كذا وكل ما في خاطره. Hendaklah siapa orang yang hadir di majlis burda yang seperti ini untuk berniat sebanyak-banyak mungkin. Mau seandainya mau hajat apapun hajatnya kita masing-masing, berikanlah hajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan membaca burdah yang kita baca malam-malam hari. لها خصائص كثر هذه البردة نذكر بعضها. البيت الذي يقول قال ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تحجم عنه. قال هذا البيت بس يعني أخذه، طبعا صاحب البردة هذا يأخذ أبياته من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال من يلقه شيء من الهوام وشيء من الأسد وهكذا، فإذا قال بمدح رسول الله وقال أنا من أصحاب رسول الله أو محبي رسول الله أو كذا ما تمسه الأسد هذا. Termasuk daripada keistimewaan pembacaan burdah itu ada di salah satu bait burdah, ada bait burdahnya adalah wa man takun li rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Siapa orang yang membaca ini dan mengamalkan bait syair satu syair ini itu bisa menghalau dari binatang-binatang buas. Tentunya ini diambil dari beberapa cerita-cerita tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah terjadi di zaman-zaman terdahulu, zamannya para sahabat. Pada saat itu ada sahabat yang bertemu dengan salah satu hewan buas,
binatang buas, akan tapi dia langsung mengatakan aku ini adalah sahabat Nabi, sehingga binatang buas tadi tidak berani mendekati sahabat tersebut. وأنه من